Okey, jom. Yang pertama, kita tengok dulu sifat-sifat fizik air. Okey, so kat sini kita belajar air dan larutan. Jadi kita tengok dulu apa itu ciri-ciri air. Yang pertama, dia punya takat didih dia adalah 100 Celsius. Takat beku dia adalah 0 Celsius. Ni benda yang kita kena tahulah. Kan, besarkan sikit. Okey, warna dia adalah tidak berwarna, colourless. Dia adalah colourless. Ketumpatan dia adalah 1 gram per sentimeter kuasa 3. 1 gram. 1 gram per besar sikit, cm kuasa 3. Okey, dia punya ketegangan air. Ketegangan air tu adalah tinggi. Contoh ketegangan air ni maksudnya macam mana ya, kalau katakanlah kapal terbang jatuh, kapal terbang pun boleh pecah. Sebab dia punya ketegangan dia maksudnya air kat permukaan tu, antara mereka tu memang susah untuk dileraikan permukaan tu. Kapal terbang pun boleh pecah. Jadi dia tinggi lah. Kalau kita terjun dalam kolam, kalau jatuh badan tu sakit kan. Sebab permukaan air tinggi. Okay, kemudian 6, daya lekatan lah. Daya lekatan ni adalah tinggi. Lekat maksudnya, lekat ni macam mana? Contohnya kalau kita ada gelas, korang kalau minum air batu, apa jadi pada gelas tu? Kita nampak ada air-air, titisan-titisan air kan. Okey. Jadi titisan-titisan air ni dia adalah melekat. Dia lekat pada gelas. Jadi lekat dia adalah tinggi. Okey, faham tak? Ataupun kalau korang lepas mandi, korang pakai baju, senang tak kalau badan kita basah? Susah. Sebab badan kita ada air, nak pakai baju susah. Betul tak? Nak pakai baju susah, nak pakai seluar pun susah. Sebab badan kita ada air. Jadi sebab itu namanya daya lekat dia adalah tinggi. Okey. Jadi itulah mukadimah kita. Okey, kawan-kawan kita orang masuk, kita baru nak mula. Okay, kita bagi masa sikit kawan kita salin untuk yang ini. Muka surat pertama baru. Okey, dah. Cikgu move Okey, seterusnya kita tengok dekat sini dia punya bumi kita kan. Okey, bumi kita ni sebenarnya kita nampak ada warna biru, ada warna hijau. So sebenarnya yang warna biru tu air sebenarnya dekat permukaan kita ni ada lebih kurang 70%. Kira banyak lah, betul tak? Jadi tanpa air semua hidupan ini tidak dapat hidup. Tanpa air kita tak boleh hidup. Jadi Tuhan ciptakan bumi ini 70% air. Okey, korang pernah terfikir tak air ni agaknya boleh tak dia terkeluar daripada bumi ni pergi ke angkasa, terbebas? Ada pernah terfikir macam tu tak? Adakah ianya berlaku? Tak pernah terfikir ya? Sebab air kan tersejak jadi awan kan. Ada tak kemungkinan dia keluar daripada atmosfera kita ni? Ada tak korang rasa? Jawapannya adalah tidak. So air kita ni hanya sampai dekat troposfera ni ya. Lapisan pertama je. Dia tak boleh masuk kat dalam sana. Dekat luar lagi tak boleh masuk. Kalau lah kita punya air ni boleh keluar, habis kering lah air kita. Jadi Tuhan menciptakan atmosfera tu supaya apa-apa air, udara dalam ni dia tak boleh keluar daripada atmosfera kita. Kalau boleh keluar,
habislah kita. Macam mana hidup? Udara pun tak ada. Kan? Okey, sampai sini boleh faham ya? Kita teruskan lagi. Apakah maksud takat didih ni? Ini takat didih kita 100. Takat didih ni maksudnya kalau kita panahkan ke sesuatu, dia terus mendidih. Mendidih tu maksudnya takat didih lah. Jadi senang cerita, dia dah berubah menjadi gas. Jadi mendidih ni dia bertukar menjadi gas. Jadi kita boleh tulis suhu di mana suatu bahan berubah dari cecair kepada gas. Tu maksud takat didih. Okey, tu maksud takat didih. Okey, boleh. Takat beku pula, dia berubah menjadi pepejal. Samalah ni. Suhu di mana suatu bahan berubah dari, ni terbalik sikit. Ni dari cecair ke pepejal. Jadi cecair tu tengah-tengah lah. Cecair jadi gas, takat didih. Cecair kepada pepejal, takat beku. Jadi takat didih dan takat beku ni berbeza-beza mengikut bahan. Kalau minyak, mungkin lain. Kalau minyak macam minyak masak, dia nak mendidih lambat. Minyak masak tu lebih daripada 100 nak mendidih. Okey, salin dulu guys. Salin dulu. Dibesarkan sikit. Okey, dah siap salin, beritahu cikgu. Cikgu boleh move. Yusof nak tanya apa tak Yusof? Yusof okey? Kawan-kawan lain nak tanya apa tak? Sampai sini okey? Cikgu nak check sekejap. Siapa lagi yang belum masuk ya? Okey, jom kita teruskan kita punya yang seterusnya. Okey. Nampak tak kat sini kita ada binatang yang boleh berjalan di atas air. Okey, nampak tak dia macam lantai kan? Air tu seolah-olah kelihatan seperti lantai kepada haiwan ini. So, ini namanya adalah ketegangan air. Ini cikgu cerita tadi. Mana ketegangan air? Ni nampak tak? Ketegangan air tinggi. Maksudnya kita tak boleh lah dia binatang ke yang ringan-ringan ke dia boleh duduk atas air tu. Dia boleh duduk dan berjalan. Sebab itu kalau kapal terbang jatuh dalam air, kapal terbang pun boleh hancur. Sebab dia punya ketegangan air tu sangat tinggi. Maksudnya antara air dengan sebelah-sebelah air tu dia kuat. Dia nak leraikan susah. Kalau kita terjun pun main gelongsor air kan, terjun pun kena air pun sakit, betul tak? Okey, jom kita buat sikit. Jadi yang pertama, air mempunyai tegangan permukaan yang tinggi. Okey. Tegangan permukaan ialah daya lekitan. Antara molekul air, di permukaan. Di permukaan. Okay, daya lekitan antara molekul. Okay, kat sini korang dengar perkataan lekat dan lekit. Kan? Lekat dan lekit. Contohnya kat sini nampak tak? Ni lekat. Sini lekit. Jadi apakah beza lekat dan lekit? Nanti cikgu akan explain. Apa bezanya lekat dan lekit ya? Okay, kita habiskan ini dulu.
Okey, daya lekat, daya tarikan antara molekul sesamanya. Okey, tak apa, nanti cikgu explain kat gambar rajah. Okey, ini menyebabkan serangga seperti ayak yang tadi tu dapat terapung di permukaan air. Di permukaan air. Okey guys, boleh salin dulu sampai sini. Boleh salin dulu ya. Okey dah, kita teruskan lagi ya. Okey, kita masuk daya lekat dan daya lekit. Okey, aku tunjuk gambar rajah ni. Senang sikit. Okey, ini adalah molekul air ya. Molekul air adalah H2O. Bermaksud ada 2 H. H tu yang kecil ni lah. H. Okey, ni H. Yang tengah tu O, oksigen. Jadi dekat sini, kita nampak tak yang biru besar ni dia melekat kepada dinding. Mungkin dinding daun kot. Daun ke, dinding apa ke dia melekat. Okey, ataupun dinding gelas ke dia melekat. Ni namanya daya lekat. Nampak tak ni? Ini namanya daya lekat sebab dia melekat kepada dinding. Boleh? Tetapi kalau dia melekat antara molekul-molekul air sesama dia melekat sesama dia, itu namanya daya lekit. Jadi daya lekit dia melekat sesama air. Daya lekat dia melekat air dengan dinding. Okey, cuba komen sikit, faham tak? Yusuf boleh faham Yusuf? Lekat dan lekit. Faham ya? Ni daya lekat dan lekit. Okey, good. Faham, okey. So, kat sini kita bezakanlah. So, air mempunyai daya lekat ataupun daya lekatan yang tinggi. Jadi, cikgu ulang sebab itu kalau kita mandi, kita tak lap badan kita dengan kering, kita nak pakai pakaian susah. Nak pakai baju susah, nak pakai seluar pun susah. Sebab seluar tu akan sangkut-sangkut dengan air yang ada pada badan kita. Oleh kerana lekat yang tinggi, ini membolehkan air dibawa dari akar ke daun. Sebab tu kita heran kan macam mana pokok tu boleh ambil air daripada akar yang bawah, dia naik ke atas air tersebut. Sebab dia mempunyai daya lekat macam ni lah. Nanti air ni akan naik ke atas sampai ke daun. Macam tu. Itu namanya daya lekat. Okey, lagi. Jadi, fenomena ini dikenali sebagai, kalau melibatkan air ni daripada bawah sampai ke atas, namanya adalah tindakan kapilari. Namanya adalah tindakan kapilari. Okay, tindakan kapilari. Macam tu. Okey. Alright. Okey. Untuk air ni dia melekat pada dinding xylem lah. Okey, next. Seterusnya, kita tengok pula 3 keadaan air. Okey, yang pertama pepejal iaitu ais. Pepejal ais lah. Kan? Lepas tu cecair dan juga gas. Okey, kita tengok dahulu. Boleh tak daripada pepejal menjadi cecair? Okey, pepejal menjadi cair apa? Siapa tahu apakah namanya pepejal menjadi cecair? Peleburan. Bagus. Namanya adalah peleburan. Dia melebur menjadi cair. Okey, cecair kepada gas, apakah dia?
Cecair kepada gas ada dua. Okey, kalau kita menggunakan macam ni, guna guna api, namanya adalah pendidihan. Okey. Tapi kalau kita biarkan macam dekat air laut, okey, itu namanya adalah penyejatan. Ada dua lah. Untuk jadi gas, sama ada kita didih guna api ataupun kita biarkan macam tu saja. Jadi, apa beza dua ni? Dua ni pendidihan melibatkan suhu. Kita bagi suhu. Penyejatan melibatkan suhu yang sama. Kita biar je kat situ. Suhu kita tak adalah letak api kan. Pendidihan ni kita letak peningkatan suhu. Itu bezanya. Okey, kita terbalikkan pula. Kalau gas kepada cecair, apakah namanya? Kondensasi, betul. Kondensasi. Boleh tak korang nyatakan fenomena dekat alam kita ni yang menggunakan konsep kondensasi? Ada tak beberapa contoh? Kondensasi ni mesti melibatkan kawasan yang sejuk dan juga kawasan yang panas. Contohnya kalau kita buka peti ais, kan kita nampak ada asap, betul tak? Macam berasap je kan. Itu namanya kondensasi. Kondensasi tu sebab peti ais tu sejuk, udara kat luar ni panas, dia berjumpa udara yang dekat luar ni, terkena udara sejuk ke peti ais kan. Jadi udara yang kat luar ni menjadi cecair. Dia jadi macam titisan-titisan air kecil lah. Faham tak? Itu namanya kondensasi. Apa lagi ada? Lagi adalah hujan. Hujan tu, awan tu bergerak ke atas kan. Awan tu adalah gas. Awan tu gas. Bila dia sampai dekat bukit ke tempat sejuk, nanti awan tu bertukar menjadi air. Itu namanya kondensasi. Ingat, gas kepada wap menjadi kondensasi. Senang. Contohnya apa lagi? Contohnya kalau kita tengok kapal terbang ataupun roket terbang kan, kita nampak dia punya asap dia tu panjang je. Pernah tengok tak dekat langit? Asapnya panjang, warna putih je. Itu namanya kondensasi. Faham tak? Sebab dekat sana sejuk, atas sana sejuk, dekat awan sana sejuk. Tapi exhaust daripada kapal terbang tu panas. Jadi sejuk dan panas dia menghasilkan cecair. Jadi yang putih ternampak tu adalah sebenarnya titisan-titisan air. Okey, boleh. Okey, itu antara aplikasi. Lagi-lagi ada tak? Ada lagi. Contohnya macam kita ambil gelas, kita letak ais dalamnya. So, bila kita letak ais, apa jadi? Kita letak ais kan? So, tepi-tepi ni terjadinya titisan-titisan air. Titisan air ni pun namanya kondensasi. Ni air daripada luar ya. Air kat luar ni panas. Udara kat luar ni panas. Ni udara panas yang ada air. Udara kita ada air. Dalam ni air sejuk. Jadi sejuk dan panas berjumpa. Yang panas ni akan melekat menjadi titisan air. Namanya proses kondensasi. Jadi udara menjadi cecair, kondensasi. Okey, dah nampak dia punya aplikasi dalam kehidupan kita kan. Okey, seterusnya kalau cecair kepada pepejal. Apa namanya? Namanya pembekuan. Okey. Pembekuan. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, semua-semua ni kelakuan ini dia melibatkan tenaga. Sama ada dia serap tenaga ataupun dia buang tenaga. Okey, contoh juga ambil. Macam mana kita nak tahu daripada pepejal menjadi gas, iaitu peleburan, dia serap tenaga ke dia bebaskan tenaga? Juga ambil contohlah pepejal kepada cecair. Dia serap tenaga ke dia bebas tenaga?
Jawapannya dia serap tenaga. Macam mana nak tahu cara mudah? Cara mudah senang saja. Kalau dia pepejal, dia tak boleh bergerak. Sebab apa tak boleh bergerak? Sebab dia tak ada tenaga. Kalau cecair, dia mudah sikit bergerak. Sebab cecair kan, dia mudah bergerak. Sebab dia ada sedikit tenaga. Jadi, pepejal kepada cecair, dia serap tenaga. Jadi, tenaga yang dia ada ni, sebab tu dia boleh gerak dalam air ni. Okey. Lepas tu, cecair kepada gas, dia serap lagi tenaga. Sebab itu, dia boleh bergerak jadi gas. Dia dah menjadi dapat tenaga kinetik. Tenaganya lagi banyak. Jadi, dia tak boleh duduk diam lah. Dia terbang, dia jadi gas dan dia akan jadi bergerak. Dia jadi tenaga kinetik. Jadi tenaga haba yang diserap, kita panaskan dia, dah bertukar menjadi tenaga kinetik. Jadi kalau terbalik pula, dia jadi daripada bergerak laju kepada bergerak perlahan kepada tidak bergerak. Maksudnya ni dia telah bebaskan tenaga. Dia tak ada tenaga lah, sebab tu tak boleh gerak. Lala jadi beku je, tak bergerak langsung. Kejung kat situ. Jadi cara nak ingat macam tu. Tengok, dia senang bergerak ke dia susah bergerak. Kalau dia susah bergerak, dia buang tenaga. Kalau dia senang nak bergerak, dia serap tenaga. Okey, kita ada satu lagi, iaitu kalau katakanlah dia straight macam ni, apa jadi? Ataupun dia ke bawah. Apakah nama proses ini, guys? Siapa tahu? Pemejaluapan. Kedua-duanya adalah pemejaluapan. Atas pun sama, bawah pun sama. Pemejaluapan. Sublimation bahasa Inggeris. Senang sahaja cara dia. Okey. So, boleh salin dulu. Kita bagi ruang si kawan-kawan kita nak salin. Okey, dah cikgu Muf ya? Nak tanya ke ataupun cikgu boleh teruskan? Cikgu teruskan ya? Tak ada apa kan? Okey, kita masuk yang seterusnya. Okey, kita masuk namanya komposisi air. Komposisi air. Okey, komposisi air ni adalah suatu sebatian yang terdiri daripada oksigen dan juga bergabung dengan hidrogen. Okey. Yang bergabung secara apa? Secara kimia. Dia bergabung secara kimia. Kita tak adalah welding dia ke, tak ada. Dia bergabung secara kimia. Jadi kita boleh tentukan komposisi unsur dalam molekul air dengan menjalankan elektrolisis. Kita nak pisah-pisahkan dia, kita kena guna cara elektrolisis. Okey. Sebab itulah kita boleh menghasilkan tong oksigen. Kita boleh menghasilkan gas hidrogen. Macam dekat hospital kita ada tong oksigen kan. Macam ni dia buat. Cara dia macam ni lah. Okey, boleh. Okey, seterusnya kita nak tengok gambar rajah ni ya. Okey, tengok. Gambar rajah ini, ni namanya elektrolisis. Pakai bateri, dalam tu ada air, ada anode dan kathode. Nampak tak dia punya gas kat situ terhasil. Okey. Jadi silinder penyukat P ni, diuji dengan kayu uji berbara. So, apakah yang kita perhatikan? P ni berada pada terminal positif nampak tak? Dia panjang tu positif. Panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek. Ni. Kalau pendek ni negatif, yang panjang ni positif ya. Jadi P tu berada pada terminal positif. Okey.
Jadi apa yang kita perhatikan bila kita letak kayu uji berbara? Kalau sebut berbara, dia mesti untuk cek oksigen. Jadi pemerhatian kita adalah api akan menyala. Api akan menyala. Ataupun kayu uji berbara akan menyala. Okey. Influent dia kenapa? Sebab dia kerana gas P ialah oksigen. Jadi pada anode, yang positif namanya anode ya, ni anode. Positif anode dia menghasilkan oksigen. Kathode menghasilkan hidrogen. Okey, jadi automatik dekat Q ni kalau hidrogen dia mesti menggunakan kayu uji menyala. Yang dekat atas kayu uji berbara. Okey, kayu uji menyala apa jadi? So, api akan terpadam. Akan padam. Dan dia akan menghasilkan bunyi pop. Menghasilkan bunyi pop. Menghasilkan bunyi pop. Pernah buat tak eksperimen ni guys? Korang pernah buat tak? Kita tak pernah buat. Jadi gas apakah ini? Jadi oleh itu gas Q pernah buat ya? Bagus. Ialah hidrogen. Jadi untuk menghasilkan hidrogen dan juga oksigen, kita ada banyak cara. Salah satunya adalah menggunakan hidrolisis. Kita boleh menggunakan asid, tapi asid macam mahal lah pula. Baik kita guna air je. Okey. Okey, jadi nisbah oksigen apa? Kita ingat H2O, hidrogen 2, oksigen 1. Jadi kat sini oksigen kita adalah 1. Oksigen hidrogen. Okey, 2 nisbah 1. 2 nisbah 1. Jadi simbolnya adalah H2O. Macam tu. Okey. Now, boleh salin dulu. Okey, seterusnya kita masukkan muka surat yang berikut. Okey, jom. Okey, apabila benda asing, benda asing ni benda-benda yang lain, kita masukkan dalam air. Kita nak tengok, adakah benda asing ini boleh mempengaruhi air? Okey. Jadi kat sini benda asing, ia akan menjejaskan takat lebur dan takat beku. Takat lebur dan takat didih, sorry. Takat lebur dan takat didih. Takat beku tak ada. Takat lebur dan takat didih. Okey. Kat sini katakanlah takat air. Takat air kalau ikut asalnya adalah 100. Okey, bila tambah garam, takat air kita ni dah meningkat sikit. 104. Jadi meningkat 4 darjah. Begitu juga takat lebur kita kosong. Takat lebur ni maksudnya ais lah. Ais. Kalau kita letak garam, dia boleh menjadi negatif 4. Bawah daripada kosong. Sebab itu kalau korang pernah makan aiskrim goyang. Pernah makan aiskrim goyang tak? Aiskrim goyang tu, ini ke pasar malam tu kan. Dia akan menggunakan garam di bawahnya. Dan kalau korang pernah buat eksperimen aiskrim kat sekolah ataupun buat ais, pernah buat? Yusuf pernah buat kat sekolah? Eksperimen buat ais dengan garam? Pernah berhasil tak?
ke tak berhasil sangat? Kena letak garam sebab dia lebih sejuk daripada air. Nanti air tu akan jadi beku lah. Berhasil ya. Ataupun mungkin tak sepenuhnya akan jadi beku-beku sikit lah. Okey, jadi kesimpulan kita boleh katakan bahawa garam menaikkan takat didih air. Macam tu. Okey, manakala garam juga menurunkan takat lebur air. Dah, senang. Kena goncang banyak kali sampai sejuk, betul. Pakai tower. Yusuf pakai tower tak? Kena buat tower lah, tower tebal sikit supaya tak rasa sejuk. Okey, next. Seterusnya. Kita teruskan lagi Okey, ini namanya penyejatan. Penyejatan ni adalah macam air dekat laut ataupun air dekat sungai ataupun air yang kita letak dalam bekas, kita biarkan je. Itu pun namanya penyejatan. Okey. So macam mana dia berlaku? Penyejatan, nampak tak air ni akan naik ke atas. Molekul air di permukaan mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi. Kenapa dia ada tenaga kinetik? Sebab dia terima suhu daripada luar. Jadi dia dapat sikit lah. Dia dapat, dia naik. Jadi penyejatan ialah proses yang berlaku di permukaan. Air. Ya? Yang menukarkan air menjadi uap air. Okey. Melainkan proses pendidihan, proses ini boleh berlaku pada sebarang suhu. Suhu mana-mana pun, janji bukan kosong lah. Kalau kosong dia beku kan. Mungkin 1 degree pun dia boleh juga. Sebab dia ada tenaga. Dia ada energi. Okey, saling jap guys. Okey, next. Seterusnya. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kadar penyertaan air, iaitu yang pertama adalah kelembapan udara. Kelembapan udara maksudnya kalau udara kita lembap, banyak air dalam udara kita. Sebab itu badan kita cepat berpeluh kadang-kadang sebab udara kita lembap. Jadi kalau udara kita kurang air, jadi kelembapan udara kita rendah lah. Jadi mana yang senang nak jadi penyejatan? Kita jadi penyejatan bila kelembapan udara kita ni rendah. Maksudnya dalam udara tu kurang air. Kalau macam cuaca hari hujan, udara kita banyak air sebab sejuk. Jadi susahlah penyejatan berlaku. Tapi kalau musim panas, udara kita kurang air. Bila kurang air, senang dia nak jadi penyejatan. Okey, yang kedua adalah suhu persekitaran. Okey, seterusnya adalah luas permukaan. Permukaan air yang terdedah. Tak muat pula. Luas permukaan air yang terdedah. Okey, yang terakhir adalah pergerakan udara.
Okey dah, boleh salin dulu. Tak, ni seronok juga belajar kan. Kalau kita suka, ya seronok je. Okey, next. Seterusnya. Kita tengok yang pertama kita rujuk kepada kelembapan udara dahulu ya. Kita tengok kelembapan udara. Jadi kalau katakanlah udara kering. Udara kering. Jadi kalau udara kering mengandungi wap air yang sedikit dalam udara. Jadi oleh itu udara kering dapat menampung lebih banyak molekul air. Okey, yang terlepas. Jadi kalau musim panas tu dalam udara airnya kurang. Jadi senanglah dia nak naik atas. Okey. Jadi udara kering kadar penyejatan air meningkat. Senang cerita, kalau musim panas tu air senang naik lah. Tapi kalau suhu persekitaran macam mana pula? Okey, kita buat bawah dulu. Ni luas permukaan air, tak apalah, kita buat yang suhu persekitaran pula. Okey, suhu persekitaran, apabila suhu persekitaran meningkat. Suhu ni maksudnya musim panas sangat. Jadi molekul-molekul air di permukaan memperolehi lebih banyak tenaga. Baru juga cakap tadi kan, tenaga. Jadi dia boleh bergerak lah, jadi tenaga kinetik. Lebih banyak tenaga. Okey, tak muat lah sini lah. Cepat. Lebih banyak tenaga. Bergerak dengan pantas. Bergerak dengan pantas. Dan mudah untuk terlepas ke udara. Sebab itu kalau musim kemarau, sungai mudah kering. Ia mudah kering sebab dia terbebas ke persekitaran. Sebab suhunya tinggi. Okey, untuk dua perkara ni, ada korang nak tanya apa-apa tak, guys? Boleh terima tak? Ada apa-apa nak tanya sampai sini? Ataupun nak tanya yang lain-lain lah. Boleh Okey, aku teruskan lagi sikit lagi Jadi oleh itu kita punya kadar kita adalah meningkat bila suhu yang tinggi. Okey, dah. Kita nak pergi kepada faktor seterusnya adalah luas permukaan air yang terdedah. Kalau kita tak guna cawan, guna mangkuk, dah tentulah mangkuk lagi luas permukaan dia. Okey. Jadi, permukaan air yang terdedah yang lebih luas membolehkan lebih banyak molekul air ke udara. Terlepas ke udara ni mudah. Jadi, luas permukaan, penjejatan air meningkat. Senang. Okey, kita masuk pula pergerakan udara. Maksudnya ada angin. Suhu tak ada. Tapi angin kuat. Macam musim sekarang kan. Angin kuat sangat. Jadi apa yang buat? Pergerakan udara akan membawa wap air di dalam udara ke tempat lain. Tiupan angin kuat menyebabkan udara di atas permukaan air menjadi kering. Meningkat. Okey dah, salin.
Okey, next. Okey, kita ambilkan ni lah sebelah sini ni. Masa kita 10 minit tinggal. Okey. 5.2 larutan dan juga kadar keterlarutan. Keterlarutan ni maksudnya kalau kita campur gula dia boleh larut. Itu namanya keterlarutan. Jadi kat sini kita pakai apa? Zat terlarut, pelarut, larutan, larutan air, larutan pekat, larutan mendakan dan sebagainya. Okey, kita guna. Dan juga namanya kolloid. Nanti semua-semua ni kita bincanglah. Apakah semua-semua ini? Kolloid itu juga semua depan kot. Hari ni mungkin tak sempat. Okey, yang pertama kita bincang mengenai zat terlarut dahulu. Apa itu zat terlarut? Jadi zat terlarut ni adalah bahan yang boleh melarut. Boleh melarut dalam cecair. Contohnya seperti gula, air Milo, apa-apa yang boleh larut lah. Garam. Milo tu serbuk Milo tu lah, serbuk Milo. Ni namanya zat terlarut. Contohnya, kalau kita makan sampai dekat usus, jadinya glukosa, glukosa tu melarut. Glukosa pun namanya adalah zat terlarut. Sebab dia boleh masuk dalam darah. Okey, yang kedua namanya adalah pelarut. Jadi, apakah itu pelarut? Zat terlarut ni zat yang masuk macam glukosa, masuk dalam darah kan. Jadi, kalau ada zat terlarut, mesti ada pelarut. Jadi, pelarut tu sebenarnya adalah cecair tu sendirilah. Macam ni, dalam ni air lah. Air ni sebagai pelarut. Okey. Jadi pelarut tulis dulu Jadi air gula. Contohnya cecair yang boleh melarutkan bahan. Melarutkan bahan. Boleh melarutkan bahan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti air. Air. Kalau air lah. Kalau petrol lah. Dan terakhir adalah kita nak belajar untuk malam ni adalah larutan. Larutan tu bila air dengan gula dah bercampur, dia akan menghasilkan larutan. Ataupun dalam bahasa Inggeris namanya solution. Jadi larutan ni apa? Larutan ni adalah hasil campuran yang terbentuk apabila zat terlarut melarut di dalam pelarut. Maksudnya zat terlarut melarut dalam pelarut. Jadi terbentuklah larutan. Terhasillah larutan. Okey, sampai sini korang dah faham tak cerita 3 perkara ni? Zat terlarut, pelarut dan juga larutan, solutions. Okey. Faham ya? So, okey lah guys. Cikgu rasa cukup lah untuk malam ini. So, minggu depan kita akan sambung bawah ni. Sebab cikgu nak masuk yang penting tu kolloid ni. Kolloid ni. Mungkin korang jarang-jarang dengar. Jadi, kolloid itu kita bincang minggu depan lah. Macam mana kolloid itu yang kita